Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini bukti terkini yang diperoleh berkait dengan case Ismail Sabri Yaakob. Sejauh mana kesehatan beliau masih jadi tanda tanya. Tapi SPRM menyatakan bahwa ini adalah bukti yang terkini yang sudah dikutip. Case Ismail Sabri Yaakob kini 36 sudah direkam keterangan. SPRM tunggu dokumen bank. Wah, ini terbaiklah punya kerja SPRM kan. SPRM sedang ke arah yang positif. Maksudnya, mereka bekerja dengan begitu progresif, dinamik, dan sangat agresif. Tanpa menunggu-nunggu, sudah 36 saksi direkam keterangan. Maknanya tiada penangguh-nangguhan, semuanya berjalan lancar, ada progres, dan ada link yang mereka jumpa. Adakah ini masalah besar untuk Ismail Sabri Yaakob? Entahlah. Sebelum itu, saya kongsikan kepada Anda, obat gout, tinggi darah, dan kencing manis, siapa yang ada masalah itu, tekan bag produk ini. Harganya murah sekarang, dan lebih baik, lebih daripada itu, kualitinya hebat. Sudah ramai yang coba makan, dan sudah ada penyembuhan. Dan lebih menarik lagi, harganya sekarang murah, tidak lama lagi akan naik semula. Cepat beli untuk persediaan raya nanti, harganya murah. Case Ismail Sabri 36 sudah direkam keterangan, kata SPRM, dan yang terkini, bukti terkini akan diperoleh tak lama lagi, yaitu dokumen bank. Wah, apa agak-agaknya dokumen yang akan diperoleh daripada bank itu? Agak-agaknya dengan perolehan dokumen bank itu, agak-agak apa yang akan dapat diperoleh. Apa agak-agaknya kan dokumen itu? Kalau tiada guna, mesti tidak akan dicari. Tapi dengan adanya dokumen itu, dirasakan akan ada pendedahan yang lebih mengejutkan kita. Pendedahan dan juga maklumat baru yang akan membawa kepada laluan siasatan yang lebih mendalam. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sudah merekodkan keterangan 36 individu dalam siasatan terhadap kes rasuah dan penggubahan wang haram yang dikaitkan dengan Perdana Menteri ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Menurut sumber, seramai 32 saksi dan 4 bekas pegawai Ismail Sabri yang ditahan sebelum ini sudah direkam percakapan setakat semalam. Sementara itu, seramai 23 saksi baru akan dipanggil dalam masa terdekat ini untuk direkam keterangan. Jadi inilah bukti terkini yang akan diperoleh oleh SPRM, yaitu bukti daripada 23 saksi baru yang akan dipanggil tidak lama lagi. Kita sedang melihat betapa besarnya isu dan kes ini menjalar. Diperhatikan, ia ada proses yang sangat baik. 4 lagi saksi dalam proses rekaman percakapan, katanya kepada Harian Metro. Sumber berkata, berhubung status dokumen bank, permohonan dengan agensi sudah dilakukan dan agensi terbabit masih dalam usaha penyediaan untuk diserahkan kepada SPRM. Jumaat lalu, pegawai penyiasat SPRM menembual seorang doktor bergelar datuk di sebuah hospital di Petaling Jaya dan yang merawat Ismail Sabri Yaakob bagi mengetahui sejauh mana tahap kesihatan ahli parlimen berai itu. Ismail Sabri sepatutnya hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM pada Jumaat lalu, namun beliau tidak hadir kerana dikatakan masih tidak cergas untuk berbuat demikian. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki dilaporkan berkata, proses rakaman percakapan itu ditunda kepada Rabu ini kerana masih diberikan sijil cuti sakit. Pada 10 Februari lalu, Ismail Sabri sudah menghantar maklumat pengisytiharan harta sebelum keterangannya direkodkan pada 19 Februari lalu. Kes disiasat mengikut Akta SPRM 2009 serta Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. SPRM dilaporkan menyita wang tunai kira-kira 170 juta ringgit dalam pelbagai mata wang antarabangsa, antaranya baht, rial, pound sterling, won, euro, Swiss franc dan yuan.
serta 16 kg jongkong emas yang dianggarkan bernilai 7 juta ringgit. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Wah, ini pendedahan paling menarik sekali malam ini. Akhirnya, SPRM menahan seorang datuk kes ubah wang haram hasil jual beli kapal tangki. Sekarang aku nak bagi tahu Anda semua, inilah kehebatan SPRM di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim. Dulu jarang sekali kita mendengar tangkapan-tangkapan yang hebat-hebat. Tangkapan-tangkapan jerung-jerung besar. Banyak kali yang kita dengar, ditangkap kerani, ditangkap pegawai bawahan, ditangkap penguatkuasa, dan sebagainya. Jarang sekali kita dengar datuk, kita dengar bekas Perdana Menteri, kita dengar macam-macam lah yang kita dengarkan, jarang sekali. Kali ini, sekarang ini, kebanyakan yang ditangkap, ditahan ialah pengarah, datuk, apalagi ya, macam-macam lah yang sekarang ini SPRM temui. Yang paling mengejutkan kita, 170 juta jongkong emas dan timbunan barangan kemas. Itulah yang paling besar yang kita terkejut. Sebelum itu, siapa yang ada penyakit kencing manis, tinggi darah, dan gout, sila tekan butang bag ini, karena di sana ada produk yang boleh membantu menyelesaikan masalah gout Anda. Sudah ramai yang beli, harganya pun murah, membantu pula, berkesan lagi. Sekarang beli selagi harganya murah dan masih ada stok. Karena sediakan payung sebelum hujan, sebelum hari raya nanti, takut-takut nanti tiba-tiba gout datang pula kan. Oke, terima kasih karena berkongsi dengan saya. Baiklah saudara-saudara sekalian, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan seorang pengarah syarikat bergelar datuk selepas disyaki terbabit kegiatan penggubahan wang haram hasil daripada urus jual beli sebuah kapal tangki. Menurut sumber, lelaki berusia 50-an itu ditahan kira-kira jam 4.30 petang semalam ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Johor. Lelaki terbabit dipercayai menerima, memindah serta menggunakan hasil haram membabitkan urusan jual beli sebuah kapal tangki menerusi perjanjian jual beli yang ditandatangani dengan sebuah syarikat lain sekitar November tahun 2021. Suspek dipercayai terbabit kegiatan penggubahan wang haram berkenan antara 2021 hingga 2022. Pengarah Bahagian Pencegahan Penggubahan Wang Haram AML SPRM Nur Haizam Muhammad mengesahkan tangkapan terbabit. Kes disiasat mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Menurut sumber, Magistrat Nur Fazlin Hamdan membenarkan lelaki terbabit direman 4 hari hingga 15 Mac ini selepas permohonan dibuat SPRM di Mahkamah Magistrat Johor Bahru pagi tadi. Saudara-saudara sekalian, ini memang paling menarik sekali. Pengarah syarikat bergelar datuk, direman bantu kes jual beli, kes jual tangki, kapal tangki. Saudara, ini memang betul-betul menggemparkan kita semua. Satu lagi isu yang juga ada kaitan, Tered Obaid, 2 syarikat lain dilarang eksis, 41 barang kemas, 9 juta ada kaitan 1MDB. Wah, ini memang menariklah. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ada yang mengutuk Anwar Ibrahim apabila satu isu berkaitan dengan Sapura tular sekarang. Mereka menuduh kononnya itu bailout. Oke, saya akan jelaskan kepada Anda bahwa itu bukan bailout. Tolong, itu bukan bailout. Saya bacakan dari Jan Bidan Kampung daripada Friends of Pakatan Harapan. Sapura Energy ini bukan bailout, ini pelaburan berakal. Bayangkan, korang tengah naik kapal besar, tiba-tiba bocor pula kapal tersebut.
Dalam kapal ini ada 10.000 rakyat Malaysia. Ada pekerja, jurutera, technician. Kalau kapal ini karam, habis semua hilang kerja. Perniagaan kecil terkesan. Industri minyak dan gas tempatan pun boleh lumpuh. Sekarang, bayangkan kerajaan ada alat untuk tampal kebocoran ini. Selamatkan pekerja. Pastikan kapal boleh berlayar semula. Dan satu hari nanti kerajaan boleh dapat balik duit yang dilaburkan itu. Patutkah kerajaan biarkan kapal ini tenggelam? Itulah situasi Sapura Energy sekarang. Syarikat ini bukan kedai makan tepi jalan. Dia ada projek bernilai 23 bilion ringgit di seluruh dunia. Dan lebih 2.000 vendor tempatan yang bergantung padanya. Kalau Sapura jatuh, yang rugi bukan setakat pekerja. Tapi seluruh industri minyak dan gas minyak boleh terkesan. Tapi biasalah, bila kerajaan umum nak suntik RM 1,1 bilion ringgit, ada yang terus melompat macam jadi badut. Bailout, kroni, U-turn. Itulah yang mereka teriakkan, jeritkan. Tapi sebenarnya mereka tak faham pun situasi sebenar. Yang lebih mengecewakan dan yang lebih memalukan, ramai walaun yang tak tahu apa-apa, cepat betul termakan hasutan dan fitnah. Cepat betul termakan batu api daripada orang-orang tertentu. Apabila isu itu kononnya bailout, kroni, U-turn, mereka terus tumpang sekaki, menyatakan itu adalah bailout dan U-turn dan sebagainya lah, tanpa memahami situasi sebenar. Kesian kan? Sebelum ini, sebenarnya Anwar Ibrahim sendiri pernah cakap, kerajaan takkan selamatkan Sapura secara membuta tuli. Masa tu ekonomi tengah pulih. Banyak lagi syarikat lain pun nazab. Kalau kerajaan terjun masa tu, risiko kerugian tinggi. Tapi sekarang dah lain. Sapura dah jalani usaha wajar. Due diligence. Dah dapat suntikan dana luar RM 1,8 bilion dari pelabur Timur Tengah. Dan dah susun semula hutangnya. Itulah kehebatan Anwar Ibrahim. Dia mampu mendatangkan. Dia dah mampu mencari suntikan dana luar 1,8 bilion daripada pelabur Timur Tengah dan telah pun membantu untuk menyusun semula hutang-hutang yang ada di Sapura. Nah, itulah kehebatan Anwar yang tak pernah orang dapat nafikan. Kerajaan masuk pada masa yang betul dan ini bukan untuk derma, tapi untuk melabur. Kalau Sapura pulih, kerajaan boleh dapat balik duit. Ribuan pekerja pun tak hilang kerja. Win-win situation kan? Itulah yang dikatakan bijaksana. PAS pun pernah buat sebenarnya. Walaun yang menonton, kita nak bagi tahu PAS pun pernah buat. Takkan tak ingat kes Bank Islam dengan Ko Hilal. Coba fikir logik. RM 1,1 bilion ini hanya 0,06% dari KDNK Malaysia yang bernilai 1,8 triliun ringgit. Tapi kesan dia sangat besar, malah bukan setakat selamatkan ribuan pekerjaan, tapi pastikan industri minyak dan gas Malaysia tak jatuh ke tangan syarikat asing. Kalau bukan kita yang selamatkan syarikat tempatan, siapa lagi? Nak harap PAS? Baiklah saudara-saudara sekalian, ini adalah sumber dari Malaysia Kini BM, Free Malaysia Today, dan juga Malaysia Gazette. Dipetik daripada tulisan Jah Biden Kampung daripada page Friends of Pakatan Harapan PH. Jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, Sultan Pahang bertitah lagi. Sultan Pahang bersuara.
Ini berkait dengan polemik isu 3R. Kali ini bukan calang-calang. Perkataan atau titah yang dikeluarkan oleh Sultan Pahang. Baginda berkata, berhenti jadi badut polemikkan isu 3R. Sultan Pahang tegur siapa? Pastinya teguran ini bukan sekadar mengingatkan pembangkang tetapi juga kerajaan. Saya sebagai rakyat Malaysia juga menyeru supaya isu 3R ini dihentikanlah. Kalau nak berpolitik, politiklah secara matang. Tak usahlah menggunakan isu 3R ini. Kerana penggunaan isu 3R bukan saja membuatkan negara ini huru hara haru biru, tetapi ianya tidak akan membawa apa-apa makna untuk kita semua. Bak kata pepatah, yang kalah jadi abu, yang kalah jadi arang, yang menang jadi abu. Lebih kurang macam itulah. Jadi tiada apa-apa manfaat. Sebelum kita teruskan, izinkan saya untuk berkongsi satu manfaat untuk Anda semua, yaitu produk yang boleh membantu Anda yang ada penyakit gout, kencing manis, dan tinggi darah. Cepat beli atau buka big produk ini karena ianya murah sekarang dan sudah ramai yang membeli. Mereka nyatakan dalam testimoni membantu untuk menangani masalah gout, tinggi darah, dan kencing manis. Cepat beli selagi harganya sekarang ini murah, tak lama lagi akan naik semula harganya. Dan ini promosi untuk sepanjang bulan Ramadan dan juga menjelang Syawal nanti. Okelah, terima kasih kerana menyokong saya untuk dalam membeli produk tersebut. Saya bukan jual ubat, tapi sekadar kongsi dengan Anda. Baik, Sultan Pahang, Sultan Abdullah, yaitu Din Al-Mustafa Billah Shah, bertitah supaya semua pihak berhenti menjadi badut yang mempolemikkan isu raja, agama, dan kaum 3R. Baginda mahu pemimpin politik bertindak sebagai jambatan perpaduan yang menyatukan rakyat, bukannya mencetus api yang membakar hubungan harmoni yang telah lama terbina. Berhentilah daripada menjadi badut yang mempolemikkan isu raja, agama, dan kaum 3R, sehingga mencetuskan pertelingkahan dalam kalangan masyarakat. Biarkanlah pentas ini terus tenang, kata titah Baginda, tanpa drama yang menyakitkan. Berdialoglah guna akal dan hati, bukannya bermonolog guna nista dan benci. Titah Paduka Baginda menerusi Facebook Kesultanan Pahang. Baginda bertitah demikian ketika berkenan berangkat memasyurkan nama Masjid Baharu Kampung Durian Hijau dengan nama Masjid Abdul Rahman Ibn Auf Kampung Durian Hijau. Sementara itu, Baginda Al-Sultan menyambut baik kenyataan Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail baru-baru ini yang menekankan bahawa pemimpin bertanggungjawab menjadi pendamai bukan pencetus perbalahan. Baginda mengingatkan pertelingkahan kaum dan agama, jika tidak dibendung dengan bijaksana, mampu membawa malapetaka. Kita tidak mahu sejarah hitam itu berulang. Hanya kerana kealpaan kita dalam mengurus isu sensitif ini, dengan hikmah dan bijaksana titah Paduka Baginda. Paduka Baginda turut mengingatkan semua rakyat, tidak kira Muslim atau bukan Muslim, agar tidak mudah melatah dan membuat spekulasi sehingga meruntuhkan keharmonian yang dibina. Hasil daripada sikap saling menghormati dan toleransi selama ini. Hormatilah antara satu sama lain, jagalah sensitiviti agama antara agama dan kepercayaan. Jangan sesekali kita biarkan kejahilan dan keangkuhan merosakkan apa yang telah lama kita bina bersama titah Baginda. Mengakhiri titah, Paduka Baginda menegaskan bahawa negeri Pahang akan terus bernaung di bawah kedaulatan dengan agama Islam tetap teguh menjadi tiang seri yang menyuluh jalan kehidupan rakyatnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, berhenti jadi badut polemikkan isu 3R. Siapa yang Sultan Pahang tegur? Anda mungkin boleh teka, tapi siapa-siapapun orang itu, kita semualah yang bertanggung jawab menjaga negara ini.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kemarin kita dikejutkan dengan satu pendedahan menyatakan bahwa Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah kononnya didakwa terlibat rasuah sebanyak 350.000. Hari ini satu pendedahan yang luar biasa. Perlukah Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah ini letak jawatan? Kata warisan, rasuah atau tidak, Speaker Sabah perlu letak jawatan. Sebelum kita teruskan, apa pendapat Anda tentang permohonan warisan ini supaya Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah patut letak jawatan? Mungkin itu adalah tanggung jawab yang perlu dipikul ataupun perlu dihadapi oleh Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, kata netizen. Dan ada juga yang menyatakan supaya siasatan berjalan dengan lancar. Hari ini, kata wakil warisan ini, rasuah atau tidak, Speaker perlu letak jawatan. Apa pula pendapat Anda? Sebelum itu, siapa yang ada masalah kencing manis, gout, dan tinggi darah, ada saya kongsikan produk ini. Sangat baik, harganya sekarang jatuh, ada harga durian runtuh, sempena menjelang raya. Beli cepat sebab tidak lama lagi harganya akan turun, akan naik lagi semula, dan lebih lagi ramai orang telah membelinya dan menyatakan mereka telah dibantu untuk proses penyembuhan dan melegakan penyakit kencing manis dan gout, terutamanya gout. Oke, saudara-saudara sekalian, adun warisan Justin Wong menggesa. Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah Dun Sabah, Kazim Ahmad Yahya, meletakkan jawatan tanpa mengira sama ada dia terlibat atau tidak dalam dakwaan menerima rasuah sebanyak Rp350.000. Katanya, langkah itu penting bagi mempertahankan prinsip pemisahan kuasa antara eksekutif, legislatif, dan kehakiman. Asas utama bagi mencegah penyalahgunaan kuasa serta penularan rasuah, katanya. Speaker adalah pemimpin dan pengawal perjalanan sidang dewan. Namun, pendedahan perbualan yang menunjukkan dia terlibat dalam urusan perniagaan menimbulkan persoalan mengenai kemungkinan penyalahgunaan kuasa. Ini mencemarkan kredibiliti sistem pemisahan kuasa, katanya dalam kenyataan media hari ini. Terdahulu, Malaysia kini melaporkan kemunculan satu lagi video berkaitan skandal di Sabah yang memaparkan perbincangan melibatkan Kazim. Usahawan yang mendedahkan video itu, yang merupakan video ke-9 sejak November tahun lalu, mendakwa telah memberi rasuah kepada beberapa adun di Sabah sebagai balasan untuk mendapatkan lesen cari gali mineral di negeri itu. Pembocor maklumat itu turut mendakwa Kazim menggunakan kedudukannya untuk meminta projek daripada Ketua Menteri Sabah, Haji Jinor. Bagaimanapun, Kazim telah pun menafikan semua dakwaan terbabit dan menyifatkannya sebagai pembohongan. Kazim hari ini menegaskan dia hanya meminjam RM50.000 dan tidak tahu menahu mengenai wang RM350.000 yang disebut dalam video berkenaan. Justin berkata, walaupun siasatan berkaitan dakwaan itu perlu diserahkan kepada SPRM, Kazim seharusnya berundur secara terhormat demi menjaga integriti institusi perundangan. Adun Sri Tanjung itu berkata, skandal rasuah berkenaan menimbulkan persoalan dalam kalangan rakyat mengenai sama ada wakil rakyat yang dipilih benar-benar berkhidmat untuk rakyat atau lebih mengutamakan kepentingan peribadi. Jika seorang wakil rakyat yang terpalit dengan skandal rasuah masih boleh mengekalkan jawatan, bagaimana rakyat boleh percaya kepada kerajaan soalnya? Apakah kerajaan Sabah mengamalkan dasar pemimpin boleh sesuka hati, tetapi rakyat tidak boleh bersuara, sindirnya? Dia turut mengingatkan bahwa pilihan raya negeri Sabah dijangka akan diadakan tahun ini. Justru rakyat perlu membuat penilaian bijak sama ada mahu terus bergantung kepada parti politik nasional atau memberi peluang kepada parti tempatan mentadbir negeri seperti yang dilakukan di Sarawak. Rakyat perlu menilai sendiri dengan semua kes rasuah dan isu pembangunan negeri.
Adakah kita mau terus bergantung kepada pihak luar untuk membawa perubahan? Atau kita mau pemimpin tempatan mengurus negeri sendiri, katanya lagi. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan juga komen Anda. Apakah Anda juga bersetuju bahwa Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah perlu letak jawatan dengan segera bagi mengelakkan kepayahan untuk siasatan atau melancarkan siasatan tanpa sebarang gangguan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.